Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi untuk novel Jejak Monpus dalam bab yang kedua, iaitu Hasrat Terpendam. Baiklah pelajar, selepas kita melihat bab kedua pada hari ini, saya mengharapkan agar sekali lagi pelajar dapat menceritakan semula sinopsis bab yang kita kaji dan juga dapat menyatakan aspek sastra yang terdapat dalam bab kajian. Baiklah, mari kita lihat bersama-sama bab yang kedua dalam novel Jejak Monpus, iaitu tajuknya Hasrat yang Terpendam. Hasrat siapa yang terpendam ini? Okey, kita akan lihat dalam bab yang kedua. Baiklah, pada halaman ke-12 ini kita bacakan bersama-sama kerana pelajar tak mendapat lagi buku novel kan? Baiklah, lautan di hadapannya kelihatan tenang, ombak kecilnya beriak kecil dalam hembusan angin petang yang menyamankan. Okey, kita teruskan. Zaha memandang pulau di hadapannya, Pulau Pisang. Baik, nama Pulau Pisang dikatakan berasal daripada pokok pisang yang banyak terdapat di pulau itu. Menurut cerita lisan penduduk tempatan yang tinggal di sekitar Benut, Pontian Besar dan Kukup, pada tahun 1818, orang Aceh telah membuka Pulau Pisang untuk dijadikan kawasan pertempatan. Pada mulanya, usaha itu gagal kerana kononnya ada sesuatu misteri di pulau itu. Pendatang yang cuba memulakan kehidupan baru di pulau itu dikatakan sering diganggu. Baiklah, dalam perenggan seterusnya, setelah beberapa lama, seorang pawang yang dikenali dengan nama Wak Buik berketurunan Bugis Riau dipanggil untuk meneruskan pembukaan Pulau Pisang. Dikatakan Wak Buik berjaya membuka pulau itu yang kemudiannya dijadikan kawasan penempatan penduduk. Tanahnya diusahakan dengan tanaman buah-buahan. Namun, apabila Wak Buik meninggal dunia, penduduk pulau itu berpindah semula ke tanah besar semenanjung kerana sering menjadi mangsa serangan lanun. Wak Buik dikatakan meninggal dunia seorang diri tanpa diketahui oleh penduduk. Baik, itu adalah misteri-misteri yang berlaku di pulau itu, merupakan kisah-kisah di sebalik macam mana Pulau Pisang itu mendapat nama. Okey, ini adalah kisah Pulau Pisang yang misteri seperti yang saya dah katakan tadi. Seterusnya, arwah Datuk Zaha iaitu Tok Munir pernah bercerita kepadanya bahawa pulau itu kononnya tempat tinggal orang bunian. Ini salah satu lagi kisah yang menceritakan tentang Pulau Pisang. Nek Yah, neneknya pula ada versi tersendiri tentang Pulau Pisang. Kononnya di pulau itu ada gua yang tersimpan harta karun. Sampai hari ini, pulau itu tidak berpenghuni. Mungkin disebabkan oleh cerita-cerita yang tersebar. Baiklah, kita teruskan. Sudah lama Zaha ingin ke Pulau Pisang. Dia yakin bahawa ada banyak spesies serangga baharu yang akan ditemuinya di pulau kecil itu, di pulau terpencil itu. Hatinya seolah-olah dilambai-lambai untuk menjejakkan kaki ke sana. Baik, ini yang dikatakan sebagai hasrat terpendam tadi. Jadi kita dah tahu hasrat siapa, iaitu hasrat Zaha yang ingin ke Pulau Pisang. Atas tujuannya apa? Atas tujuan kerana Zaha percaya bahawa mungkin ada banyak spesies serangga yang baharu yang akan ditemuinya di pulau terpencil itu. Baiklah, Zaha melangkah perlahan mengambil angin sementara menunggu kedatangan Mawar. Mawar sudah berjanji untuk menemuinya suku jam yang lalu. Sampai sekarang kelibat gadis itu masih belum kelihatan. Okey, jadi kita faham di sini bahawa Zaha sedang menunggu rakannya yang bernama Mawar. Okey, aspek sastra. Ya, ada watak yang baru di situ iaitu watak Mawar. Baik, kita teruskan dalam halaman yang ke-15. Rangkap yang perenggan yang ketiga ya. Berangan ia, suatu suara lembut menegurnya. Meskipun lunak, mampu membuat Zaha tersentak. Tersentak tu apa? Tersentak tu maksudnya terkejut. Okey, berangan apa? Ulang Mawar dengan senyuman yang bersaring madu. Mana ada? Ya, Zahar menafikan bahawa dia sedang berangan. Baik, kita teruskan.
Okey, dalam petak merah itu yang dikatakan sebagai hasrat terpendam Zaha ingin ke Pulau Pisang. Baik. Kita lihat perenggan yang ketiga. Mawar merupakan rakan sekuliah Zaha. Gadis serba sederhana itu merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Okey, ini adalah contoh perwatakan Mawar. Okey, sebagai kakak sulung, Mawar rasa bertanggungjawab memastikan kebajikan adik-adiknya, terutama dalam menimba ilmu. Hasan, ayah Mawar, merupakan peneroka di ladang South Malaya. Hasil sawit tidak menentu kebelakangan ini, harganya turun merudum daripada 800 setan kepada 200 setan. Baik, kita teruskan. Awak tak apa-apa? Tanya Zaha pada awal perkenalan mereka dahulu. Seminggu selepas mereka memulakan kuliah di universiti tempat mereka belajar, iaitu di Universiti Teknologi Malaysia. Baik, ini menunjukkan Zaha imbas kembali detik-detik pertemuan pertama mereka. Okey, Zaha ketika itu membantu Mawar yang jatuh terjelepuk di depan keretanya semasa melintas jalan untuk ke Fakulti Sains Hayat. Mawar tidak kisah untuk menoleh ke kiri dan ke kanan lantaran kesentukan masa untuk menghadiri kuliah. Okey, pada masa yang sama, Zaha juga sedang memandu keretanya sibuk menjeling seorang siswi yang terkial-kial membawa buku. Baik, tak apa, salah saya tak tengok kiri kanan. Okey, kita teruskan. Okey, yang saya petakkan dengan warna merah itu adalah perwatakan kepada watak Mawar ya, pelajar. Yang pertama, sebagai rakan sekuliah Zaha, merupakan anak sulung dan ayah kepada Mawar yang bernama Hasan merupakan peneroka di ladang South Malaya. Ada lagi, dan perwatakan untuk Zaha pula ya. Zaha tinggal di Kampung Maju Jaya. Okey, ini tambahan kepada perwatakan Zaha lah. Okey, pelajar, daripada bab yang pertama yang kita belajar sebelum ini. Kemudian, okey, petak yang seterusnya merupakan imbas kembali di mana Zaha teringat semula detik-detik pertama kali mereka boleh berjumpa. Baik, kita teruskan. Awak tinggal di mana? Okey, ini masih lagi imbas kembali ya. Oh, kalau begitu berjilanlah kita. Saya duduk di Kampung Maju Jaya. Baik, kita teruskan. Dah siap assignment? Pertanyaan Mawar melenyapkan lamunan Zaha. Okey, lamunan ini tadi yang saya katakan sebagai Zaha teringat semula, terimbas kembali pertemuan pertama mereka. Assignment, okey. Assignment ini salah satu contoh aspek sastra, iaitu gaya bahasa, bahasa pinjaman bahasa apa? Ya, bahasa Inggeris ya pelajar. Mereka kini duduk di sebuah bangku jubin yang memang sedia menunggu pengunjung di sepanjang pantai Bandar Pontian itu. Okey, mereka berbual lagi. Mar dah siap. Okey, ini sinkop, singkatan kepada nama Mawar. Okey, belum lagi. Mungkin di sana. Baik. Kita lihat dalam seterusnya. Okey, saya petakkan itu gaya bahasa, bahasa pinjaman bahasa Inggeris. Latar tempat. Okey, latar tempat di sepanjang pantai Bandar Pontian. Peristiwanya apa? Peristiwanya Zahar, awal-awal tadi ya, Zahar menunggu Mawar. Dan mereka setelah Mawar tiba, mereka berbual-bual di kawasan tersebut. Baik, kita teruskan. Okey, Mawar merupakan antara penuntut terbaik sains hayat. Ini merupakan perwatakan kepada watak Mawar. Okey, kita teruskan. Kita pergi kepada perenggan yang keempat. Macam mana persiapan esok? Pantas Mawar menukar topik perbualan. Dah ready nak ambil hadiah? Hadiah apa pula ni? Apakah hadiah yang diterima oleh Zahar? InsyaAllah, rezeki Allah wajib disyukuri. InsyaAllah gaya bahasa pinjaman bahasa Arab. Baik, anugerah inovasi dan pengkomersialan produk daripada pihak Universiti Teknologi Malaysia yang bakal diterimanya nanti merupakan pengiktirafan yang cukup besar baginya.
Bagi Zaha ya, kerana sebab apa Zaha terima anugerah inovasi ni Wak? Kerana Zaha telah berjaya mencipta formula racun serangga perosak untuk ulat bungkus yang menyerang pokok sawit di Simpang Renggam tahun lalu. Hasil ciptaannya itu telah membantu menyelamatkan berjuta-juta pokok kelapa sawit daripada musnah. Okey, ini merupakan salah satu daripada perwatakan yang ditunjukkan oleh watak Zahar, di mana Zahar merupakan anak muda yang telah menerima anugerah inovasi dan pengkomersialan produk daripada Universiti Teknologi Malaysia. Kalau awak ingat lagi, Zahar merupakan penuntut di Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM. Okey, baiklah. Dalam halaman yang ke-21, jom kita ke kedai buku, nanti lambat. Dah janji dengan mak nak balik sebelum pukul 5. Suara lunak mawar menerbangkan lamunannya. Jom. Okey, jadi mereka berdua pun berjalan beriringan menyeberang jalan ke toko buku sumber ilmiah. Okey, ini adalah contoh latar tempat ya, di mana satu-satunya kedai buku di bandar kecil itu. Apakah tujuan mereka berdua ke toko buku sumber ilmiah itu? Tujuan mereka untuk mencari bahan dan maklumat untuk portfolio sains biologi di toko buku tersebut. Dan mereka berada di sana selama hampir 1 jam mencari sumber primer. Kalau awak ingat lagi, apakah sumber primer? Awak belajar dalam sejarah kan? Sumber primer dan sumber sekunder. Apa beza sumber primer? Sumber primer ialah sumber yang asli, yang original. Okey. Baiklah, kita teruskan. Bahagian bawah itu, sebelum pukul 5 petang, Zaha dan Mawar telah menyudahkan pencarian mereka dan memutuskan untuk terus pulang ke rumah. Pertemuan hari itu diakhiri. Okey, sekejap lagi kita tengok. Okey, saya petakkan esok. Kenapa esok? Ataupun dah ready? Mana satu? Okey, esok ialah latar masa. Okey, latar masa peristiwanya apa? Di mana latar masa esok, peristiwanya ialah Zaha akan menerima anugerah inovasi dan pengkomersialan produk daripada Universiti Teknologi Malaysia atas kejayaan Zaha mencipta formula racun serangga perosak. Okey, ingat ya. Dah ready. Ready itu adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Baik, kita teruskan. Okey, saya dah bincangkan tadi tentang anugerah yang diterima oleh Zaha. Okey. Petak yang ketiga itu pula merujuk kepada latar tempat. Petak yang kedua ini tadi tentang anugerah inovasi itu juga boleh menunjukkan nilai yang ditunjukkan oleh Zaha. Nilainya apa? Nilainya mungkin kebijaksanaan. Di mana nilai kebijaksanaan, Zaha bijak untuk menghasilkan formula racun serangga perosak untuk ulat bungkus yang menyerang pokok sawit. Jadi nilai kebijaksanaan itu menunjukkan bahawa Zaha itu telah bijaksana dalam menghasilkan formula, sehingga Zaha berjaya menerima anugerah inovasi dan pengkomersialan produk. Baik, kita teruskan. Pertemuan hari itu diakhiri di warung sudi mampir yang terletak di tengah-tengah bandar yang popular dengan hidangan rojak petisnya. Okey, ini adalah salah satu aspek sastra, iaitu latar tempat. Okey, boleh belajar? Kita teruskan. Sinopsis dalam bab yang kedua ini, hasrat terpendam. Okey. Permulaan bab, Zaha menunggu Mawar di tepi pantai Bandar Pontian. Semasa menunggu, Zaha teringat tentang kisah-kisah misteri tentang Pulau Pisang. Dan ketika itulah Zaha memendam hasrat untuk pergi ke Pulau Pisang. Atas tujuan apa? Untuk mendapatkan, ada kesalahan ejaan ya di situ, SPE, sepatutnya spesies serangga baru di Pulau Pisang. Okey, seterusnya Mawar tiba lewat kerana menghantar adiknya. Dan kemudian mereka berbual-bual sebentar dan Zaha teringat akan peristiwa pertama bagaimana mereka boleh bertemu. Baiklah. Sinopsis dalam bab yang kedua juga, mereka berdua telah pergi ke toko buku sumber ilmiah untuk mencari bahan tugasan dan selepas itu mereka ke warung sudi mampir. Baiklah pelajar. Itu sahaja mengenai bab yang kedua.
iaitu tentang hasrat terpendam. Jadi dalam bab yang kedua ini kita dah dapat tahu hasrat yang terpendam oleh Zahar di dalam hatinya untuk pergi ke Pulau Pisang atas tujuan untuk mencari spesies yang baru. Okey. Terima kasih kerana menghadiri kelas pada hari ini. Diharap anda mendapat ilmu pada hari ini. Semoga ilmu tersebut bermanfaat. Terima kasih.